Hai, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dengan Cikgu Ayu Ashila. Pada hari ini, bagi mata pelajaran pengurusan kehidupan, kita masuk tajuk kemahiran membaca maklumat. Okey, tajuk kita hari ini ialah menggunakan simbol atau logo mengikut konteks. Jom kita belajar sama-sama. Okey, murid-murid sekalian, apa itu simbol? Simbol. Siapa tahu apa tu simbol? Hands up. Jom kita belajar maksud simbol. Simbol ini adalah objek yang mewakili atau memberi maksud atau dia melambangkan sesebuah idea, image visual, kepercayaan, tindakan atau entiti material. Secara ringkasnya, simbol itu kita nampak satu objek, kita dah tahu dah objek itu memberi maksud apa. Contohnya, bentuk yang warna merah ni bentuk apa? Ya, itu adalah bentuk oktagon. Okey, bentuk oktagon ini dia menjadi satu tanda berhenti. Pernah perasan tak bentuk ini? Di mana? Ya, di jalan raya. Kita tahu ini bentuk ini maksudnya berhenti, walaupun dia tak ada tuliskan perkataan berhenti ataupun dia tak ada tuliskan apa-apa simbol di situ. Maksud dia apa? Bentuk ini pun kita jadikan sebagai simbol. Kita tahu dah simbol yang merah bentuk oktagon itu bermaksud dia berhenti. Okey, contohnya seperti di sebelah ini. Nampak simbol oktagon tadi kan? Dia cakap apa? Dia tulis berhenti. Dekat mana? Dekat jalan. Di jalan raya. Ada simbol berhenti. Kalau berhenti kita kena apa? Kita kena stop daripada bergerak. Kan? Kereta kita ke, motor kita ke, basikal kita ke, kena berhenti dulu. Beri laluan pemandu di jalan lain sebelum kita meneruskan pemanduan kita. Faham? Okey, seterusnya cuba lihat simbol nombor 1 dan nombor 2. Okey, simbol nombor 1 ini dia tanda bulat dan ada straight line merah melintang di antara di tengah-tengah itu. Dan ada makanan burger dan air di belakang simbol merah itu. Itu bermaksud dilarang makan dan minum. Okey? Simbol merah begitu selalunya itu adalah simbol dilarang. Dia bukannya dilarang kamu makan burger ataupun minum air dalam cawan. Kamu jangan salah maksud. Itu maksudnya dilarang makan dan minum di kawasan tersebut. Okey, sila lihat nombor 2. Di situ dia pun masih lagi menggunakan simbol bulat dan ada simpang merah di tengah-tengahnya. Itu bermaksud dilarang masuk tanpa kebenaran. Orang kat situ dia bangkah. Itu tak adalah maksudnya tiada manusia di situ. Jangan tersalah. Itu bermaksud kamu manusia ataupun orang begitu dilarang masuk tanpa kebenaran. Nampak tak persamaan antara nombor 1 dan nombor 2? Simbol dia sama. Cumanya gambar di belakang simbol itu berbeza, kan? Cuba lihat nombor 2, 3 dan 4 juga. Simbol sama kan dengan nombor 1 dan 2. Masih lagi perkataan dilarang. Nombor 3, dia buat simbol bulat dan ada merah di tengah-tengahnya. Itu bermaksud apa? Dilarang bising ataupun tolong senyap. Keep silent. Ataupun nombor 4, dilarang merokok. Bukannya dilarang menyalakan kayu. Itu simbol rokok. Jadinya bulatan merah dan ada silang merah di tengahnya, itu bermaksud dilarang
merokok. Okey, nombor 1, 2, 3 dan 4 kesimpulannya merupakan simbol larangan. Okey, dia larang, tak boleh buat di kawasan tersebut. Selalunya kita jumpa simbol-simbol ini di tempat awam, kan? Okey, cuba lihat simbol atau tanda yang kita selalu jumpa. Ini nampak orang warna hijau sedang buat apa? Dia sedang memasuki satu ruang warna putih. Betul. Itu bermaksud laluan kecemasan ataupun tempat kita keluar. Selalunya ini menggunakan tangga kecemasan. Kita selalu jumpa kat mana? Ya, kita dekat sekolah ada, dekat tempat awam seperti mall ataupun pasar raya besar pun ada, kan? Exit ataupun keluar ataupun laluan kecemasan. Ini simbol kalau kamu jumpa dia berwarna hijau. Nampak macam orang memasuki satu petak berwarna putih, itu bermaksud laluan kecemasan ataupun simbol keluar. Okey, lihat pula simbol macam ini. Itu bermaksud apa? Macam orang sedang ini bukan break dance ya. Ini adalah awas lantai licin. Dia tak nak kamu jatuh. Jadinya dia letak sign begini. Selalunya makcik dekat sekolah, makcik pembersihan selalu dekat sekolah dia letak caution wet floor ni semasa dia mengemop toilet kita, kan? Ataupun membersihkan toilet murid-murid ataupun membersihkan toilet guru, betul? Dia memberi amaran supaya kita berhati-hati. Sebab apa? Lantai licin. Itu bukannya orang sedang buat tarian break dance. Kena faham. Kalau kita jumpa signboard ni, apa kita kena buat? Ya, kita kena berhati-hati sebab lantai sedang basah. Jangan berlari. Jangan jalan laju-laju sebab lantai licin. Okey. Ini simbol yang selalu kita jumpa. Simbol toilet lelaki dan perempuan. Untuk perempuan, dia berwarna pink. Nampak? Warna merah jambu. Dan lelaki berwarna biru. Ada juga dia tanpa warna. Seperti gambar di sebelah kiri. Dia tanpa warna. Tapi kita lihat. Simbol yang macam pakai skirt tu, itu adalah restroom ataupun toilet bagi perempuan. Okey, bagi perempuan. Manakala bagi lelaki dia straight daripada atas ke bawah. Dia tak ada macam skirt tu. Macam warna biru tu, kan? Itu bagi lelaki. Okey. Simbol ini jangan sampai keliru. Perempuan yang macam mana, cikgu? Perempuan tu dia gaya macam pakai skirt pendek tu. Macam warna pink tu, kan? Pakai skirt pendek, kan? Itu adalah restroom bagi perempuan. Okey, ini pula merupakan simbol surau. Surau tu apa? Tempat solat bagi Muslim. Okey. Selalunya berada di shopping kompleks, pasar raya besar dan juga sekolah, tempat awam. Kalau ada sign begini, bermaksud orang Muslim boleh solat di dalam bilik ini. Tapi andai kata nampak macam ada orang pakai tudung, itu merupakan surau perempuan. Bagi surau lelaki, gambar dia, logo dia, simbol dia, ada orang pakai songkok. Itu simbol lelaki. Yang tak ada apa-apa, gambar lelaki atau perempuan, itu surau campur. Selalunya campur. Nanti dekat dalam surau tu dia akan bahagikan sendiri lelaki dan perempuan. Okey? Jadi seterusnya kita tengok.
gambar apa tu? A, B dan C. Ia berbeza tapi hampir sama. Okey, bagi A tu nampak ada orang tu kan. Orang lidi tu sedang naik tangga. Jadinya di situ ada tangga. Okey, itu tangga berpetak-petak. Itu tangga. Berbeza dengan gambar B. Gambar B dia naik excavator. Excavator tu apa? Tangga yang bergerak guna elektrik tu. Dekat mana ada selalu? Dekat shopping complex. Itu bermaksud tangga tu sedang bergerak ke atas. Excavator tu sedang bergerak ke atas. Itu tanda excavator. Dan C pula, itu adalah simbol apa, murid-murid? Ya, itu adalah simbol lift. Dia ada 3 orang tu, dia masuk dalam satu petak 4 segi dan ada anak panah atas dan bawah. Itu bermaksud simbol lift. Jangan keliru. Simbol lift. Tapi bukannya 3 orang je boleh masuk. Dia ikut muatan bagi lift tersebut. Okey? Cikgu nak kamu ulang kaji betul-betul. Tengok signboard supaya nanti kamu boleh berjalan dan faham apa maksud simbol-simbol yang kamu jumpa nanti. Okey, itu sahaja daripada Cikgu Ayu Ashila. Sehingga kita jumpa lagi. Jaga kesihatan masing-masing ya. Bye-bye.